Hai murid, hari ini kita akan belajar satu topik baru. Tapi sebelum mula, kamu boleh ambil makanan atau snack untuk kamu sambil makan, sambil tengok. Okey, mari kita mulakan. Hai murid, mari kita tengok gambar-gambar ini. Jadi, agak-agak apa gambar ini? Kamu tahu? Hmm. Okey, mari kita tengok lagi. Oh, ini adalah pintu putaran yang kita boleh tengok di luar. Sebagai contoh, shopping mall, airport, hotel dan lain-lain. Di situ mereka ada satu pintu putaran. Yang kamu masuk kamu kena pusing untuk keluar. So mari kita tengok pintu putaran ini dengan lebih mendalam. Jadi ini adalah kedalaman pintu putaran. Tengok di dalam. Dia ada pintu dan bentuk dia adalah macam ini. Terdapat empat tempat kosong yang di dalamnya. Okey, selepas itu ada gambar gunting dan pizza. Kenapa gambar ini semua ini muncul? Okey, kenapa gambar semua ini muncul? Kamu tahu apa kaitan semua gambar ini? Berkaitan semua gambar ini adalah mereka ada sudut bertentangan dan sudut bersebelahan. Tengok gambar ini. Tengok di sini murid-murid. Tengok mereka ada garis yang bersilang. Lepas itu, perhatikan sudutnya. Tengok di sini ada sudutnya. Jadi, kamu semua boleh agak apa yang kamu akan belajar hari ini? Kita akan belajar sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Okay. So, sudut bertentangan bucu pada garis bersilang adalah sama. Hasil tambah sudut bersebelahan pada garis bersilang adalah 180 darjah. Contohnya, kan, sudut bertentangan bucu. Maksudnya sudut C dan sudut A adalah sudut bertentangan bucu. Maksudnya opposite angle, sudut yang opposite dengan dia. So, bertentangan dengan C ialah A. Tengok, C dan A ialah bertentangan. Jadi ini dipanggil sebagai sudut bertentangan bucu. Selain itu, tengok sini, ada sudut bersebelahan. Sudut bersebelahan means maksud sudut yang sebelah. Dalam bahasa Inggeris kita dipanggil sebagai adjacent angle. So, dalam bahasa Inggeris sudut bersebelahan maksudnya sebelah dengan kita, sebelah dengan sudutnya. So, sebelah dengan sudut A ialah sudut B dan sudut D. So, ini ialah sudut bersebelahan. Dan hasil tambah sudut bersebelahan pada garis bersilang ialah 180 darjah. Okay. Sudut A sama dengan sudut C. Jadi, tadi sifat dia adalah sudut bertentangan bucu pada garis bersilang adalah sama. Okay, murid-murid, sekarang kita tengok sudut bertentangan bucu. Okay, di sini mereka kata sudut A dan sudut C adalah sama. Sekiranya terdapat dua garis yang bersilang, dua garis lurus yang bersilang, baru kita boleh guna sifat sudut bertentangan. So, jadi di sini dia kata sudut A adalah sama dengan sudut C. Sudut B adalah sama dengan sudut D. Bermaksud sudut yang bertentangan. Dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai opposite angle. Jadi if the opposite angle is the same, if the opposite angle for A is C, so the angle of A is same as C. Sekiranya sudut bertentangan A adalah sudut C. Jadi sudut A adalah sama dengan sudut C. Begitu juga dengan sudut D dan B. So, sudut bertentangan opposite bertentangan dengan D ialah apa? B. Tengok di bawah. Sini, bawah. So, jadi sudut D dengan sudut B adalah sama. Contohnya cikgu letak sudut A lah 30 darjah. Okay. Jadi sudut bertentangan adalah sudut C.
So sini pun adalah 30 darjah. So sudut B ialah 150 darjah. Macam mana cikgu tahu? Sebab contohnya cikgu ambil sini, garis ini kita panggil sebagai P dan yang ni A. So jadi murid-murid, minggu lepas kita telah belajar garis pada sudut pada garis lurus mestilah 180 darjah. Jadi tengok sini adalah garis yang lurus. Jadi hasil tambah 2 mesti menjadi 180. So itu adalah sudut bersebelahan yang kita akan belajar nanti. Okey, sekarang so sini adalah 150. Di atas pun adalah 150 darjah. Bagaimana kita tahu sudut ini adalah betul ke salah? Tak. Kita boleh tambahkan semua. Dan tengok sudut pada putaran lengkap. Tengok sini. Ini adalah sudut putaran lengkap. Jadi sudut putaran lengkap adalah 360 darjah. Jadi kita cuba tambah 150 tambah dengan 150, kita tambah dengan 30, tambah dengan 30. Kita akan dapat 150 tambah 150, 300, 30 tambah 30 akan dapat 60. Jadi tambah 2, akan dapat 360 darjah. So ini adalah cara untuk kita menyemak jawapan kita untuk sudut pertengahan bucu dan sudut bersebelahan. Sudut bersebelahan kita akan belajar nanti. Okey, mari cikgu tunjuk dengan menggunakan projector. So, jadi di sini ada satu projector. So kita nak tengok, kita nak kira apakah sudut D dengan menggunakan projector. Jadi kita boleh guna yang ni. So tengok. Sudut D adalah dari sini kiri sampai ke kanan. Jadi kita boleh guna projector untuk tengokkan dia. Sebab kita nak tengok di line di sini. Jadi kita gunakan projector, kita tengok kosong. Sebab dia buka dari kiri ke kanan. Jadi kosong di sini dia akan naik sampai sini. So jadi sudutnya 150 darjah. Lepas tu kita nak check sudut A. So D dah 150. So sudut A, macam mana kita nak check? Sini di kanan sini adalah 180. Then kita kan projector dia ada dua dua measurement, satu kosong di kiri dan satu kosong di kanan. Jadi untuk A, sudut A kita tengok, kita ikut line yang ini, line sama yang ni. Sorry, excuse me. Line di sini. So A ialah dari kanan ke kiri. Jadi kita guna tengok kosong di kanan. So kosong di kanan naik atas 10, 20, 30. Jadi sudut A ialah 30 darjah. Okey. Contohnya cikgu gerakkan projector ini. Kita nak tengok line yang ini, yang kedua. Kita nak ukur sudut D. Kita ubah dan kita letak titik di tengah. Okey, dah. Okey, tengok. Tengok di line sini, D ialah dari kanan ke kiri. So, naik atas, so jadi kita guna projector, kita ukur D. Kosong dari kanan, sebab dia dari kanan ke kiri. Jadi kita tengok kosong di kanan. Jadi kosong naik atas, kosong 10, 20, 30, 40, 50 sampai ke 150 darjah. Jadi D ialah 150 darjah. Dan sudut C. Sudut C, tengok dia. Kita ambil line yang kedua ini. So C ialah dari kiri ke kanan. Jadi kita tengok kosong di kiri. Sebab dia dari kiri ke kanan. Jadi dia naik kosong 10, 20, 30. Jadi C adalah 30 darjah. Jadi ini adalah sudut berterangan bucu. Jadi murid-murid mesti ingat, sekiranya ada dua garis bersilang, dua garis lurus yang bersilang, jadi kita boleh guna sifat sudut bertentangan bucu. Maksudnya
Sudut B dan D adalah sama. Sudut A dan C adalah sama. Jadi ini adalah sudut bertentangan pucuk. Sudut A dan B adalah sudut bersebelahan. Maka sudut A dan B kalau tambah akan menjadi 180 darjah. Okey, cuba bagi contoh. Katakan sudut A ialah 70 darjah. Jadi sudut B ialah 110 darjah. Sebab hasil tambah 2 ini adalah 180 darjah. Kita boleh guna formula untuk buat. Sudut A diberi ialah 70 darjah. Jadi 70 darjah tambah dengan sudut B adalah 180 darjah. Sudut B adalah 180 darjah tolak dengan 70 darjah. Jadi sudut B ialah 110 darjah. So ini dikatakan sudut sebelah. So jadi hasil tambah sudut sebelah adalah 180 darjah. Mari cikgu padam ini semua. Okey. Sudut A dan sudut D. Sudut A dan sudut D pun adalah sudut bersebelahan. Selain itu kita boleh tengok juga sudut C dengan sudut B. Mereka adalah sudut bersebelahan. Sudut C dengan sudut D pun sama. Okay, boleh faham murid-murid? Okay, seterusnya. Tengok, sudut C dan B adalah 180. C dan D adalah 180 juga. C dengan B adalah sudut sebelah. Bermaksud hasil tambah saya dan sebelah saya adalah 180 darjah. Sebab kita boleh tengok di sini, sini adalah garis lurus. Jadi kita telah belajar pada subtopik yang lepas, minggu lepas, yang sudut pada garis lurus adalah 180 darjah. Jadi hasil tambah sudut bersebelahan adalah 180 darjah. Tengok di sini. Sudut guna pen hitam. Okey, tengok sini. Sudut sini dengan sudut sini. Mereka adalah dalam satu garisan yang lurus. Jadi sudut C dan sudut B adalah 180 darjah hasil tambahnya. Okey, mari kita tengok contoh. Nyatakan sudut bertentangan pucuk. Sudut bersebelahan pada garis persilang. Okey, yang pertama. Siapa tahu apakah sudut bertentangan pucuk? Okey, sudut bertentangan pucuk adalah sudut A dan sudut C. Sudut A dan sudut C. Sebab sudut A di sini, sudut A di sini, dan bertentangan dengan sudut A ialah sudut C. Begitu juga dengan sudut B dan D. Tengok sudut B dan sudut yang bertentangan opposite dengan B, D ialah bertentangan dengan B ialah sudut D. Oleh itu sudut A adalah sama dengan sudut C sebab ini dua adalah bertentangan, dan sudut B adalah sama dengan sudut D sebab ini dua adalah bertentangan. Okey. Sudut bersebelahan pada garis bersilang. Okey, sudut bersebelahan. Sudut A pen warna kuning. Okey. Tengok. Sudut A dan sudut D. A dan D adalah sudut bersebelahan. Tengok di sini. Jadi hasil tambah mereka dua adalah 180 darjah. A dan B juga adalah sama. Tengok di sini. Tengok, sudut dia ada pada garisan ini. Kalau kita garis P dan Q. Tengok, dia adalah dalam satu garis yang lurus. Oleh itu, hasil tambah mereka dua adalah 180 darjah. Sama juga dengan A dan B, A dan B, C dan D, C dan D,
dan C dan B. So, sudut bersebelahan adalah hasil tambah mereka dua akan menjadi 180 darjah. Dan sudut pertentangan, sudut yang opposite ialah sama. Okey, mari kita tengok yang ni. Jika sudut A ialah 70 darjah, apakah sudut C dan sudut D? So, sudut A mereka kata, kalau sudut A ialah 70 darjah, jadi apakah sudut C? Sudut A di sini dan sudut C di sini. So, mereka adalah bertentangan. Jadi, sudut bertentangan. Apa dia? Cikgu pun dah lupa. So, sini. Sudut bertentangan bucu pada garis persilangan adalah sama. Oh, jadi sudut A dan sudut C adalah sama. Jadi C ialah 70 darjah. Mari kita cek jawapan. C ialah 70 darjah. Seterusnya, sudut D. Sudut D di mana? Di sini. So, sudut C, D dan sudut A ialah sudut bertentangan. Jadi, sudut A bertentangan. Sudut bersebelahan. A dan D adalah sebelah. Jadi, sudut bersebelahan. Apa dia? Oh, hasil tambah dia mesti menjadi 180 darjah. Jadi, sudut D ialah 70 darjah. Ini ialah sudut A. Tambah dengan sudut D akan menjadi 180 darjah. Jadi, D ialah 180 darjah. Tolak dengan 70 darjah akan menjadi 110 darjah. Jadi, ini adalah sudut D. Sudut D adalah 110. Mari kita cek jawapan. Ya, betul. Sudut D ialah 110 darjah. Okey, seterusnya. Oh, yang ni banyak. Yang ni soalan. Dia ada banyak nombor dan banyak huruf. Ini nampak susah. Mari kita cuba buat. Dalam raja di sebelah. Dalam raja di sebelah. PSQ. PSQ. RSTU. RSTU. Dan PTV ialah garis lurus. PTV ialah garis lurus. Cari nilai X dan Y. So, yang kita mesti ingat. Kalau garis lurus, kalau ada dua garis lurus yang bersilang, maka kita boleh guna sudut persilangan, sudut bertentangan dan sudut bersebelahan. Jadi di sini X dan 135 mereka adalah sudut bersebelahan. Jadi mari kita cuba buat. Jadi X tambah dengan 135 darjah akan menjadi 180 darjah. Jadi X adalah sama dengan 180 darjah tolak dengan 135 darjah. Jadi X ialah apa? 45 darjah. Jadi kita dah cari X. X ialah 45 darjah. Mari kita cuba tengok Y. Y di sini. So, Y dah 62. Dia nampak macam sudut bertentangan. Mari kita cek. Garis RSTU dan PTV adalah garis lurus. Jadi, kita boleh guna sifat sudut bertentangan. Jadi, sudut bertentangan Y ialah 62. Maka, Y adalah 62 darjah. Jadi, mari kita cuba cek jawapan. Dikatakan bahawa RSTU adalah garis lurus. RSTU adalah garis lurus. Jadi, sudut pada garis lurus adalah, kita dah belajar, adalah 180 darjah. Jadi, X tambah 135 ialah 180. X sama dengan 180 tolak dengan 135. Jadi, X ialah 45 darjah. Okey, mari kita cari Y. Dikatakan bahawa PTV dan STU
PTV dan RSTU adalah garis lurus. Jadi 62 darjah dan Y adalah sudut bertentangan. Jadi Y ialah 62 darjah. Mari kita lihat kepada soalan yang mencapai. Oh, banyak nombor, banyak huruf. Jadi kita tak perlu risau. Kita boleh tengok satu persatu. Mari kita baca soalan terlebih dahulu. Dan raja di sebelah PTQ, PTQ dan RTS ialah garis lurus. Cari nilai X dan Y. Boleh cari. Okay. So, mari kita cuba cari nilai X dan Y. Okay, mereka kata PTQ adalah garis lurus. Jadi, sudut pada garis lurus adalah 180 darjah. Jadi, hasil tambah mereka adalah 180 darjah. Jadi, 80 darjah. Sini 80 tambah dengan 2X tambah dengan 3X akan menjadi 180 darjah. Jadi 80 tambah 5X akan menjadi 180 darjah. 5X sama dengan 180 tolak dengan 80 darjah. 5X akan menjadi 100 darjah. Tetapi kita nak tahu berapa nilai 1X. Jadi kita kena bahagikannya dengan 5. Jadi X adalah 20 darjah. Jadi kita dah jumpa X. So mari kita letakkan. So sini. So di sini mereka kata 2X. Jadi 2X. Kita nak cari apa nilai X di sini. So kita tahu X ialah 20. Jadi 2X ialah 2 darab dengan 20 akan menjadi 40 darjah. Okay. So sini 3X. Jadi 3X ialah 3 darab 20 akan menjadi 60 darjah. Okay, so kita dah tahu informasi dia. So, dikatakan bahawa RTS ialah garis lurus. So, R, T dan S ialah garis lurus. RTS ialah garis lurus. Jadi, hasil tambah untuk garis lurus ialah 180 darjah. Dan kita boleh tengok 30 adalah sebelah 30 adalah Y. Sebelah Y adalah 60. Sebelah 60 adalah 40. Jadi ini semua ialah sudut bersebelahan. Jadi kita fikir balik tadi. Sudut bersebelahan adalah hasil tambahnya mesti menjadi 180 darjah. Jadi kita tambah semua mesti menjadi 180 darjah. So 30 tambah dengan Y tambah dengan 60 tambah dengan 40. 60 dan 40 ni tadilah nilai X yang kita cari tadi di sini. So, kita dah dapat cari. So, mari kita cuba cari. So, tambah semua kita akan dapat Y tambah 130 darjah akan menjadi 180 darjah. Jadi, Y sama dengan 180 tolak dengan 130, Y ialah 50 darjah. Maka, nilai untuk X dan Y ialah X ialah 20 darjah, Y ialah 50 darjah. Kan? Senang. Matematik ini dia ada banyak cara untuk buat. So ini adalah salah satu caranya. Mari cikgu tunjuk cara yang satu lagi. Kita gunakan sudut bertentangan dan sudut bersebelahan. So, mari kita buat. So di sini P, T dan Q adalah garis lurus. Dan R, T dan S ialah garis lurus juga. Okay. So sini dua garis lurus. So kalau mereka garis lurus, then kita boleh tengok sudut bertentangan dan sudut bersebelahan. So mari kita tengok Y di sini. So tengok sini 80. Inilah sudut bersebelahan untuk sini. Jadi
80 darjah sama dengan 30 darjah tambah dengan Y. Jadi, kita boleh buat, kita pusingkan equation dia. Sini boleh dan kiri dan kanan pun boleh. So, jadi cikgu buat cara macam ni. So, 80 darjah sama dengan okay, so 80 darjah tolak dengan 30 darjah akan menjadi Y. Jadi 50 darjah adalah Y. So kita tahu Y ialah 50 darjah. So kita dah cari di sini Y. So di sini kita dah cari 50 darjah. Sekarang kita nak cari untuk X. So macam mana kita cari untuk X? Kita tengok informasi yang mereka ada. Kita boleh guna garis P, T, Q dan Q di sini. Dan atau kita cari di sini. Gunakan R, T, S. Garis R, T, S. Kita cari di bawah di sini. So tadi cikgu dah kira untuk bawah. So mari kita cuba cara lain. Okay, kita guna cara yang bawah. Jadi cuba padam dulu. Okay. Jadi RTS ialah satu garis yang lurus. Jadi hasil tambah dia mesti menjadi 180. Dan 30 Y, 3X, 2X adalah sudut bersebelahan. Jadi 3X, sorry, guna warna kuning supaya senang nampak. So, jadi 30 darjah tambah dengan Y tambah dengan 3X tambah dengan 2X akan menjadi 180 darjah. Y, kita cari Y tadi. So, Y adalah 50. So, jadi 30 darjah tambah dengan 50 darjah tambah dengan 3X tambah 2X adalah 5X akan menjadi 180 darjah. 30 tambah 50 akan menjadi 80 darjah. Tambah dengan 5X akan menjadi 180 darjah. Jadi 5X sama dengan 180 darjah tolak dengan 80. So 5X menjadi 100 darjah. X ialah 100 X ialah 100 bahagi dengan 5 akan mendapat 20 darjah. Jadi X ialah 20 darjah. Tengok, kita buat cara lain tetapi jawapan ni adalah sama. Matematik dia ada pelbagai cara untuk buat. Tetapi kita mesti ingat, matematik bukan hanya satu. Untuk dapatkan satu jawapan, kita mesti guna cara ini. Kita boleh guna cara lain juga. Tapi kita akan mendapat jawapan yang sama. Kita mesti ikut rules yang betul. Peraturan yang betul. Contohnya, sifat, kita mesti guna sifat pertentangan adalah sama. Jadi sekarang kita guna yang itu. Dan sifat bersebelahan, hasil tambah sifat sudut bersebelahan adalah 180 darjah. Kalau kita ikut dua peraturan ini, kita boleh guna pelbagai cara untuk membuatnya. Jadi ini adalah satu cara untuk membuat soalan sebegini. Kita mesti buat satu persatu. Okey?
Kalau murid-murid tak faham, murid boleh cakap dalam grup WhatsApp. Cikgu akan explain dengan lebih detail. Okay, itu saja untuk hari ini. So, jadi murid-murid, apa yang kita belajar hari ini? Kita belajar tentang sifat bertentangan bucu, sifat bersebelahan, dan cara untuk menyelesaikannya. Jadi, tiga ini kita telah belajar. So, seterusnya cikgu akan bagi satu quiz. Cikgu akan hantar link di grup WhatsApp, kumpulan WhatsApp, dan murid tolong buat quizzes tersebut. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih.